أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan perkumpulan kita pada malam ini mendapat keberkatan dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita pada kitab Nasihat Al-Ma'arif pada muka surat 99, membicarakan keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Ya, ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Ketahuilah bahawasanya orang yang alim yang tiada beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaannya. Ini peringatan yang disebutkan oleh pengarang ini kepada kita bahawa orang alim, kalau sekiranya alim itu diambil daripada kalimah alima ya'lamu alimun, maknanya mengetahui, kan? Orang yang mengetahui. Makna orang alim ni maksudnya apa? Ialah orang yang mengetahui. Dia mengetahui apa? Dia berkhususan, biasanya orang alim ni ialah orang yang alim dalam keagamaan atau ilmu agama. Yang ni yang nak difokus ini ialah ilmu agama. Ada orang-orang yang alim juga, contoh alim dalam bidang ilmu fizik, ilmu kimia yang mendekatkan dia kepada Allah, seperti mana ulama-ulama terdahulu alim juga. Yang ni sebenarnya dia nak fokus ialah orang alim yang ada ilmu, yang tiada beramal dengan ilmunya, maka dicabut keutamaannya, maka akan hilang kemuliaan sebagai orang alim tu, sebagai orang berilmu tu akan hilang daripada dia. Kerana apa? Dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi bila kita mengetahui sesuatu, bila kita ada ilmu, maka dikatakan kita orang yang berilmu, maka kena beramal. Ia tidak harus berbangga dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan, lalu ia menganggap dirinya tergolong daripada orang-orang yang diberi keutamaan disebabkan ia berilmu. Sebab tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang melalui salah satu jalan daripada jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan kepadanya jalan untuk masuk ke syurga. Itu masuk ketinggian. Maksudnya itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berilmu. Kalau kita baca dalam surah An-Naml, bagaimana darajat orang berilmu ketika mana dia berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, Ifrit berkata, aku akan mendatangkan singgahsana, maknanya Ratu Balqis, sebelum daripada kamu berdiri daripada tempatnya. Mana duduk kemudian berdiri. Manakala orang berilmu kata, sebelum kamu punya mata berkedip balik, tertutup dan terbuka, maka aku akan menghadirkan, mana singgahsana Ratu Balqis boleh ada depan kau. Ini orang berilmu. Nak tunjukkan orang ilmu ni dia punya ketinggian, kelebihan, sehingga orang-orang yang berilmu ni dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Dia boleh memberi syafaat.
Tu kelebihan orang berilmu. Kelebihan, bukan semua orang boleh beri syafaat, tuan-tuan. Memberi syafaat ini adalah khusus. Dia ada syafaatul uzma, syafaat yang besar. Syafaat yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia, tak kira siapa, tak kira kafir, tak kira Islam, kerana nak melepaskan dia daripada sengsara di padang mahsyar. Maka kiraan amal itu syafaatul uzma. Adapun syafaat yang khusus ni, dia khusus dan tak semua orang akan dapat memberi syafaat. Dia tak ada, bukan semua orang boleh memberi syafaat, tak boleh. Para nabi memang boleh memberi syafaat khusus kepada umat-umat dia. Dan Rasulullah memberi syafaat khusus kepada orang yang rajin berselawat. Orang yang rajin berselawat akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu daripada golongan orang yang boleh memberi syafaat ialah orang ahli ilmu. Dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Termasuklah orang-orang ahli Quran, dia boleh beri syafaat. Dan Quran itu sendiri bersifat boleh memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, Quran itu boleh memberi syafaat kepada pembacanya. Di samping pembaca itu sendiri boleh memberi syafaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, tunjuk kemuliaan-kemuliaan. Jadi salah satu daripadanya, maka disebutkan oleh pengarang kitab ni, janganlah orang yang alim ini dia berbangga dengan sebab janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kelebihan-kelebihan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan tentang keutamaan orang yang ada ilmu. Tapi dalam masa yang sama juga ada juga celaan-celaan dan ada juga maknanya inzar ataupun peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada ilmu ni, sekiranya dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fawallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Belajarlah ilmu yang kamu kehendaki. Kita disuruh, tak kira apa ilmu pun tuan-tuan, kan? Ilmu sains ke, ilmu biologi ke, kimia ke, matematik ke, kita boleh belajar semua. Kita boleh belajar. Kerana ulama-ulama dahulu pun mereka menguasai semua ilmu-ilmu ni. Ilmu matematik mereka menguasai, tapi mereka belajar ilmu matematik bukan jauh daripada Allah, kan? Lagi mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kaji tentang ilmu astronomi, ilmu astronomi, kaji bintang, lagi mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh semua. Mereka belajar tentang ilmu tentang pertanian, kan? Belajar ilmu pertanian, sehingga orang Islam pada waktu ulama yang terkenal dalam bidang pertanian. Kaji tentang pertanian, ilmu mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, belajarlah ilmu yang kamu kehendaki. Nak jadi ahli fizik, belajar fizik, kan? Nak jadi apa ni, doktor, belajar tentang ilmu perubatan. Nak jadi ahli falak, belajar tentang ilmu bintang, ilmu astronomi. Maka akan jadi apa? Fa wallahi la yuqbalu minkum, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersumpah, wallah, fa wallahi, demi Allah,
dia tidak akan menerima daripada kamu, makna dia tu Allah tidak akan menerima daripada kamu sehingga kamu beramal daripada apa yang kamu pelajari. Maknanya kalau kita ada ilmu, kita tak beramal dengan ilmunya, sampai bila-bila kita tak akan dapat ganjaran ataupun manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Maknanya tak ada pahala langsung, kerana kita belajar ilmu tu tak memberi apa-apa manfaat untuk kita. Tapi disuruh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apatah lagi kalau ilmu agama, memang lagi disuruh menuntut kan, kerana ini memberi kefahaman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi disuruh. Kalau kita tak mau belajar, bagaimana? Kita tak mau menuntut, bagaimana? Kan? Sebab tu jangan ambil kecil, jangan ambil ringan, memandang ringan. Walaupun maknanya pengajian ataupun pembelajaran yang kita terima ni hanya dalam sebuah masjid aja, atau hanya dalam sebuah surau aja, ataupun hanya dalam sebuah madrasah aja, dia tetap ilmu. Kerana ilmu tu dia bersumber. Sumber dia apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sumber, bukan cakap-cakap kosong tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Pengajian secara turas, menghadap depan guru tak? Walaupun tak masuk universiti, tapi mengaji secara turas, huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Kerana mengaji secara turas ini, setiap huruf, setiap perkataan dia mempunyai makna ataupun maksud-maksud yang terselindung yang perlu dihuraikan. Kerana kepahaman kita dengan kepahaman guru tak sama. Kerana kepahaman guru dia melalui proses dan dia murajaah. Kita ni mendengar, dia berbeza. Kita cuma baca. Kadang-kadang yang kita baca pun kita tak faham. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka menghuraikan perkataan ataupun benda-benda yang sulit, yang tak dipahami dalam apa yang dipelajari, itulah dia memerlukan kepada guru, memerlukan kepada maknanya kaedah pembelajaran, mesti ada murabbinya, mesti ada guru muallimnya kan, supaya apa yang kita faham tu makna tak sama, tidak lari daripada apa yang dipahamkan oleh guru kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang bertambah ilmunya, ilmu bertambah, hari ni belajar tasawuf, besok belajar fiqh kan, daripada satu ilmu belajar, habis kitab daripada satu kitab kan. Maknanya kitab tasawuf yang paling rendah tu kan, ilmu tasawuf, muqaddimah tasawuf, muqaddimah sufi, belajar rendah dulu, kemudian meningkat kepada kitab penawar hati tu, dah naik lagi sikit kan. Kitab ihya tu lagi tinggi kan. Orang belajar fiqh tu daripada serendah-rendah fiqh, zadul muta'allim dia belajar, naik pula kepada maknanya hidayatus sibyan, macam-macam ilmu tu meningkat-ningkat. Makna ilmu bertambah, pengetahuan dia makin banyak kan. Dari khusus, daripada sekecil-kecil benda sampailah kepada sebesar-besar perkara. Sebab tu dikata apa, Rasulullah kata, man izdada ilman, siapa bertambah ilmu dia, walam yazdad huda, tetapi tidak bertambah petunjuknya. Lagi ilmu banyak, lagi karut dia. Nah, kalau orang kata ini tak apa, saya tak apa, awak tak boleh sebab saya punya makam dah lain, rezeki makam dia ada. Awak tak boleh semua ni, saya buat ni saya ada dalil, awak buat ni awak ada dalil.
takkan sama je. Yang dibuat oleh guru, yang dibuat anak murid itu semua salah. Tapi oleh kerana tok guru ni dia ada ilmu, dia tahu macam mana. Saya tak apa, saya dah kaji banyak kitab dah, saya jumpa hukum ni, rokok ni makruh je, bukan haram. Sebab tu saya hisap tak apa. Kalau awak tak boleh, awak hisap memang mati. Wah, jadi macam tu pula. Dia dah jadi begitu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ilmunya makin banyak tapi tidak menambah akan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah orang tunjuk dalam YouTube, dia kata ni wali kan, ni wali dalam satu majlis zikir, dia orang datang cium kaki, tapak kaki dia, tapi tengah isap rokok. Wali ke apa benda wali? Itu kan wali, itu kuali. Baju pun tak pakai, orang duk cium tangan, duk cium kaki. Wali apa? Wali ni kita nak kenal, tuan-tuan, nak kenal wali, dia tidak boleh lari daripada dua benda. Pertama, syariat dia pegang, akidah dia ada. Ini kalau syariat pun tak ada, saya dah tak payah semayang kan. Semayang ni pakai niat ya. Ini perbuatan-perbuatan yang ini untuk orang awam, jadi saya semayang pakai niat. Awak belum sampai lagi semayang, memang kena rokok, saya tak payah, saya niat je dah okey. Itu bukan wali, itu wali syaitan. Itu wali syaitan. Anak-anak murid mendakwa dia, orang ni wali, berlenging, isap rokok, kepung isap rokok. Yang mendakwa itu sebagai wali pun tertipu. Sebab tu syaitan kata apa? Betapa banyak ahli-ahli sufi yang telah ditipu daya. Orang sufi ni mudah tertipu daya. Jadi tuan-tuan, waktu kita belajar belajar tasawuf, jangan meninggalkan syariat dan hakikat. Tauhid tak nak belajar, syariat tak nak belajar. Sebab orang yang mengambil tasawuf, disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut apa? Apabila ditanya, akhbirni anil ihsan, al ihsan an ta'budallahu ka'annaka tara. An ta'budallah, kamu sembah Allah. Sembah tu maksudnya apa? Mestilah syariat, mesti syariat. Nak sembah Allah Ta'ala ni mesti syariat. Sebab tu orang tasawuf, dia tak boleh meninggalkan daripada menyembah Allah. Sebab Rasulullah sebut, al-ihsanu an ta'budallah, kamu sembah Allah. An ta'budallahu ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat dia. Mana kita boleh lihat Allah? Sebab itu benda ghaibiat. Ghaibiat ni makna apa? Benda ghaib. Kenapa kita sembah Allah? Kita tak nampak kita sembah, itu tandanya iman. Itu yang dikatakan tauhid. Jadi orang yang ambil tasawuf, meninggalkan syariat, meninggalkan hakikat, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab ihsan itu sendiri menuntut syariat dan hakikatnya. Maknanya menuntut kepada tauhid. Jadi hari ini kalau orang faham tasawuf ni, orang pakai serban besar-besar, zikir banyak-banyak, kan, itu tak kena tuan-tuan. Semayang dak, kan, itu tak kena. Dia tak memahami maksud ihsan yang sebenarnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tak sampai kepada ibadat melihat akan Allah, cukuplah engkau merasakan bahawa engkau dilihat. Itu kan semua tauhid.
Itu tauhid punya bicara lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka ia tidak akan bertambah melainkan jauh daripada Allah Ta'ala. Orang yang belajar ilmu, tambah ilmu, tetapi tidak tambah petunjuk hidayah dia, sebenarnya dia akan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Waktu kita belajar banyak ni, tuan-tuan mungkin hidup lama, macam-macam kitab tuan-tuan belajar, kan? Banyak tuan-tuan, tok guru tuan-tuan jumpa, ya, tok guru banyak kita jumpa. Waktu kita tengok hadis ni, kalau kita belajar ilmu makin banyak, kitab tu banyak dah dia belajar, sebutnya apa, kitab tauhid, oh saya dah belajar ni, kitab ni, oh saya dah belajar dah dulu ni, tak? Tapi serupa je macam tak belajar juga. Maknanya apa? Sebenarnya ilmu yang dia ada menambahkan dia jauh daripada Allah. Tu yang kita takut tu, kita takut begitu, kan? Belajar ilmu banyak tapi jauh dengan Allah Ta'ala. Tu kita paling bimbang. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah. Ilmu itu sendiri, tuan-tuan, telah sampai kepada satu martabat, sehingga Allah Ta'ala memberitahu, adakah sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak sama, kan? Orang berilmu dengan orang tak berilmu ni tak sama, kata Allah. Makna nak menunjukkan ilmu tu dah sampai kepada satu martabat yang tinggi, kan? Dia sampai kepada kedudukan yang paling tinggi tu, ilmu. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi di ilmu. Rasulullah tak diberi kekayaan, tak beri harta, tapi Allah Ta'ala beri ilmu pada dia. Ilmu inilah yang membezakan orang yang pada waktu itu yang jahil, yang banyak harta, yang tinggi pangkatnya, dengan orang yang ada ilmu. Jauh beza, dia jauh beza. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah disebabkan ia mengandungi manfaat yang luas bagi hamba-hamba Allah. Jadi orang ada ilmu ni manfaat dia banyak, kan? Orang ada ilmu manfaatnya banyak. Jika si alim itu tiada dapat manfaatkan ilmunya, jika si alim tiada manfaatkan ilmunya bagi dirinya sendiri, maka bagaimana ilmu itu nak dapat dimanfaatkan kepada orang lain? Jadi kalau dia belajar, dia tak boleh mendapat istifadah daripada ataupun faedah daripada ilmu yang dia belajar, macam mana dia nak beri kepada orang lain? Dia sendiri pun tak mengambil manfaat, macam mana dia nak bagi manfaat kepada orang lain? Tak mungkin boleh berlaku. Dengan ini jelaslah pula bahawa keutamaan yang dikhususkan bagi orang yang berilmu itu akan batal jika dia tidak beramal. Makna kalau tak beramal, ilmu banyak macam mana pun batal semua amalan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Seberat-berat manusia yang menerima seksa pada hari kiamat ialah orang yang berilmu ataupun orang yang alim yang tidak dimanfaatkan Allah dengan ilmunya. Itu paling kita bimbang. Kalau kita belajar ilmu tu Allah Ta'ala tak berikan manfaat untuk kita, ini paling merugikan, tuan-tuan. Dan waktu Nabi SAW sentiasa doa. Setiap kali lepas sembahyang Rasulullah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, walaupun sikit. Waktu ilmu doa ni jangan tinggal, tuan-tuan. Rasulullah dia seorang rasul pun bimbang.
dia sendiri baca doa ni setiap kali lepas sembahyang. Kita bukan rasul kan, kita bukan rasul, kita kena baca tuan-tuan. Dalam satu riwayat lain Rasulullah baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung daripada penyakit duka cita. Rasulullah tu dia sendiri bimbang, dia baca takut kena penyakit duka cita. Kita tak nak baca. Allah, nampak sangat kita lebih hebat daripada Nabi ya. Lepas sembahyang baca sikit, doa sikit je, sikit. Dia kata COVID ni, doa COVID nama dia, baca sikit je, tak boleh baca banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doa ni ad-doa mukhul ibadah. Doa ni kan ibadat, doa ni ibadat. Baca doa panjang pun tak ada masalah tuan-tuan, sebab tu ibadat, dikira ibadat tu, dikira salah satu daripada ibadat, bukan sia-sia kita buat. Zikir itu ibadat, doa pun ibadat. Ada orang tak mau berdoa, meninggalkan doa. Rasulullah SAW dia bangun malam, dia doa panjang tuan-tuan, macam-macam doa Rasulullah baca kan. Lepas sembahyang Rasulullah ajar bermacam-macam doa. Tuan-tuan tengoklah dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi tu, Imam Nawawi himpun doa lepas solat, doa yang dibaca oleh Rasulullah. Malahan Rasulullah SAW setiap hari daripada kehidupan dia tak jauh daripada doa, tak jauh daripada doa. Kita dengar doa bangun pagi, doa nak tidur, doa bangun daripada tidur, doa masuk tandas, doa keluar tandas. Makna Rasulullah tuan-tuan, hidup dia tak jauh daripada doa. Sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Kita doa sikit-sikit, doa sikit-sikit, sikit je doa, sikit. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan, Rasulullah sendiri itu dia seorang rasul, tapi masih lagi dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau. Ingat, Allahumma inni Allahumma inni as'aluka, aku minta pada Engkau. Nah, daripada belajar ilmu tak beri manfaat. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Ini doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah kan. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tak memberi manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung daripada maknanya hati yang tak pernah puas, yang tak khusyuk. Hati yang tak pernah khusyuk, bertahun-tahun ibadat, hidup dah 80 tahun, tapi 80 tahun ibadat tak pernah khusyuk. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Lagi nak dekat kita jalan ni, lagi penuh dunia dalam hati, dia tak khusyuk. Allahu Akbar. Kasut ni baru beli hilang, tadi aku tak tahu tepi, jadi orang pijak kotor. Dia masuk dalam hati tu kan, dia masuk dalam hati ya. Angkat dia takbir, Allahu Akbar, bunyi hujan. Allah, kereta tadi baru basuh, hujan pula. Nak dia masuk dalam hati. Ibadat kita jadi tidak khusyuk. Dan nak khusyuk ni bukan senang tuan-tuan. Nak menghadirkan khusyuk dalam ibadat ni bukan senang. Sebab tu keuntungan orang yang ibadat dia khusyuk, Allah Ta'ala sebut, inilah orang yang berjaya, mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin
allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebab tu kita minta, walaupun hakikat kita nak dapat khusyuk ni memang susah. Wa min qalbin la yakhsha, ya Allah aku minta kepada Engkau, berilah khusyuk kepada hati. Walaupun kita tahu hati kita ni liar, tuan-tuan, hati ni liar hati ni, kaki, tangan, badan je yang sampai ke masjid tu, tapi hati ada luar tu. Tengok pula makna lampu Hadramaut, oh maut kita depan ni awak, maut kita, dia jadi apa? Dia jadi liar. Sebab tu tuan-tuan, nak jaga hati ni bukan senang, kan? Wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, doa yang tak didengar. Kita berdoa sedangkan Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat sami', pendengar. Allah Ta'ala, kita belajar dalam tauhid kan, Allah Ta'ala itu dia sifat pendengar, kan? Kalau mendengar tu, mendengar guna anggota, guna alat. Pendengar, Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat pendengar. Maknanya tak ada satu pun yang terhijab di sisi Allah, tak ada satu pun yang terhijab, kan? Allah Ta'ala mendengar, maknanya yang zahir ataupun yang batin semua didengar oleh Allah. Tapi ketika mana orang ni tuan-tuan dia berdoa, Allah Ta'ala tak nak dengar doa dia. Ini malang. Dia berdoa sedangkan sifat Allah Ta'ala itu pendengar, tapi Allah Ta'ala tak nak dengar doa dia. Ini kalau Allah Ta'ala tak nak dengar doa kita, malang ni tuan-tuan. Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tak pernah kenyang, kan? Minta lindung daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Celik je, kita nak makan apa hari ni, Yang lebih jahat lagi betul, celik-celik je, kita nak makan siapa hari ni, tu lebih celik, lebih jahat dah. Ada orang tanya nak makan apa, dia nak makan siapa, tu lagi jahat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena doa, tuan-tuan, doa. Sebab tu dia ajar, Nabi sendiri minta berlindung tau, minta berlindung daripada ilmu yang tak bermanfaat, tidak minta berlindung daripada hati yang tak pernah khusyuk, berlindung daripada nafsu yang tak pernah rasa kenyang, rasa puas, minta berlindung daripada doa yang tidak didengar, dan satu lagi minta lindung daripada wa amadin la yarfa, iaitu amal yang tidak diangkat. Kalau beramal tapi Allah Ta'ala tak terima, jadi kalau kita beramal Allah Ta'ala tak terima, kan jadi sia-sia, kan? Sebab tu kita kena doa tiap-tiap hari. Sebab Rasulullah doa, Rasulullah sendiri berdoa, tuan-tuan. Nak tunjukkan Rasulullah dia seorang rasul pembimbang tu. Dia seorang rasul. Yang pertamanya kerana dia nak mengajar umat dia. Yang keduanya Rasulullah pun bimbang, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang berilmu yang tiada beramal dengan ilmunya tidak mempunyai apa-apa pun selain gambaran ilmu itu dan bayangnya sahaja. Jadi orang yang ada ilmu ni umpama dibayang-bayang je lah, umpama bayang-bayang, kan? Ilmu tu umpama bayang-bayang dia. Sedangkan dia tidak mendapat manfaat, kan? Dia boleh tengok tapi tak boleh ambil. Macam benda ada dalam tu, gambar tak, kita nak ambil mana boleh, nak keluar mana boleh, kan? Betul gambaran ni je, cuma gambaran ni.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setengah salafus salih, salaf rahimahullahu taala, berkata ilmu itu sentiasa meminta diamalkan. Kata salafus salih, ilmu ni sentiasa minta diamal. Kita belajar dapat satu ilmu tu tuntut kita, wahai yang punya ilmu, beramallah. Beramallah, dah ada ilmu ni, beramallah. Dituntut tiap-tiap hari kepada kita. Dia tuntut tiap-tiap hari pada kita. Jika tidak disahut permintaannya, nasai dia akan berpindah. Dia seru kepada orang yang ada ilmu, wahai fulan bin fulan, beramallah kau dah ada ilmu. Nanti diseru lagi, wahai fulan bin fulan, kau ada ilmu, amallah. Nak seru beberapa kali tak nak dengar, dia akan berpindah kepada lain, berpindah kepada tempat orang lain, dia pindah kepada orang lain. Jadi itu yang kita paling takut tuan-tuan, kan? Disebut sebagai orang alim aja, tapi hakikatnya kalau suruh tak tahu. Kenapa? Kerana ilmu tu dah berpindah kepada orang lain. Kerana puncanya dia tak beramal dengan ilmu. Itu sebab tuan-tuan, kita tengok hari ni asatizah, kan, adik-adik kita, ustaz-ustaz balik belajar jauh-jauh, tak nak mengajar, tak nak belajar, lebih senang duduk rumah, kan, kerja makan gaji, jadi cikgu, kan, suruh mengajar masjid tak mau, kan. Dia kata susah apa, kan, ngajar-ngajar ni leceh. Dia ada ilmu tapi tak nak amal, tak nak ajar orang lain. Bimbang tu. Bila tolak ke depannya, dia menggelabur. Bukan tolak suruh tolak pimpin baca Yasin ni tu, dia punya senak perut sampai 2 minggu tak hilang, kan. Main kan. Sebab apa? Ada ilmu tak nak beramal. Nak suruh jadi imam tak nak. Dia kata imamnya terikat, apa nak bawa kerja jadi imam, susah. Dah ada kerjaan ni cukup dah, nak jadi imam apa payah, nak pergi lain tempat lain payah nanti. Tak mau. Sedangkan jadi imam tu kan beramal dengan ilmu. Tak mau. Lepas tu tuan-tuan, hari ni nak cari ustaz-ustaz jadi imam payah. Yang ada tu Allah, kita duduk belakang dengar dia punya baca pun ketawa. Daripada mula angkat takbir sampai salam tu, sah ke tidak aku ni, sah ke tidak aku ni, tuan-tuan, dengan dia punya bacaan tu. Tak ada orang. Ustaz-ustaz semua tak nak ke depan. Dia kata payah ni, jadi imam ni payah, susah. Mana ada gaji, mana ada gaji, dia kata jadi imam, allowance dia, kan. Jadi tuan-tuan muslimin, orang dulu lagi tak ada allowance, kan. Imam-imam dulu, tok-tok lebay dulu, mana orang bagi pisang je. Balik daripada masjid, orang letak pisang satu sikat dekat atas karya basikal. Karya tu bukan karya tulisan, ni karya basikal. Orang sekarang ni kalau sebut karya dia tak kenal lah. Karya basikal, makna basikal pun dah tak ada, kan. Orang dulu tak tu satu sikat pisang atau karya basikal tu. Nak mengambil tu jadi macam monyet pula, kan. Aduh tuan-tuan, penuh tu. Musim orang menanam padi tu, dia padi letak kat basikal tu, padi baru, hebat lah. Tak payah beli tu, rasa makan padi, pulut hitam baru, wah Masya Allah, kan. Mana ada gaji? Gaji tak ada tuan-tuan, tak ada gaji. Ada pun dengan sedekah orang masuk dalam tabung masjid, adalah yang dibagi, itu pun setahun sekali, duit daging, kan, duit daging. Kawan makan tiap hari, duit daging setahun sekali.
Mana cukup. Tapi orang dulu Masya Allah, kalau dapat jadi imam, jadi Bilal, dari Noja, dari Siak tu, Allah, satu kebanggaan yang besar. Hari ni orang tolak jadi imam, imam je, kau imam je. Dia tak rasa. Sebab orang dulu tuan-tuan, dia beramal dengan ilmu dia. Dia jadi imam tu ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kemudian apa? Ya, ini jiwa ilmu itu dan cahaya serta berkatnya akan meninggalkan. Mana kalau kita belajar ilmu ni tuan-tuan nak dapat berkat. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun satu kaum atau satu puak di dalam mana-mana masjid atau rumah Allah Ta'ala, masjid ke, surau ke, madrasah ke. Apa mereka buat? Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab ataupun baca Quran. Wa yatadarasu bainahum, mereka ni baca, bertadarus, baca ni, baca yang lain dengar, ambil catatan kan, belajar dengar, ambil manfaat ilmu. Apa faedahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan beri orang-orang yang macam ni, yang duduk dalam mana-mana rumah Allah, dalam masjid, dalam surau, dalam madrasah, mereka ni yatadarasu bainahum, yatluna kitab Allah, mereka baca kitab, mengaji ke, baca Quran ke, belajar ilmu ke. Kemudian mereka bermunaqasyah, tadarasu, belajar, duduk perhimpunan belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, itu kelebihan Allah Ta'ala akan beri kepada mereka ketenangan. Mereka duduk dalam masjid jadi tenang, dalam tempat majlis ilmu tenang. Nanti dia keluar berserabut balik, dia serabut balik. Allah nak balik ni, orang rumah ni minta macam-macam, dia serabut balik lah. Kalau duduk dalam masjid dia tenang ya, sampai terlelap dia kena tenang lah. Amin. Nak tunjuk tenang sungguh sampai terlelap. Kau senang nak terlelap dalam masjid tu tuan-tuan, kecuali orang yang tenang ya. Wa khasyiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala akan beri dia rahmat. Rahmat ni tuan-tuan bukan boleh beli kat pasar, bukan boleh beli di kedai, bukan boleh beli di restoran, di shopping dah. Rahmat ni Allah Ta'ala yang bagi. Dan orang menuntut ilmu ada juga yang tak dapat rahmat. Ada orang yang tak dapat rahmat dengan apa, dia menuntut ilmu tak dapat, sehingga makna dia belajar ilmu tak memberi manfaat kerana Allah Ta'ala tak nak beri pada dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni rahmat Allah Ta'ala bagi, bukan kita. Dan bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala akan bagi itu kepada yang dia kehendaki, kan? Bukan semua datang dapat. Kalau semua datang dapat senang, kan? Datang ramai-ramai, sebab semua datang dapat. Nah, kalau kita datang majlis, kan, bukan semua yang dapat makan, ada yang tak dapat, ada yang dapat. Dan dari pegangan yang dapat pula ada yang special, nasi lemak special. Ada yang pertengahan, ayah dapat nasi je, dapat nasi je, kuah tak ada, ikan bilis tak ada, kacang tak ada, nasi je. Dia kata asal bau nasi lemak cukup dah. Ada yang dapat pinggan dia, nasi tak dapat. Ada yang datang, dia kata bang, pinggan pun dah habis, langsung tak ada. Di kalangan orang yang datang tu tuan-tuan, bukan semua. Dan yang dapat special dia pula, bukan semua dapat special. Cuma yang datang ni semua dapat special.
kan? Semua nasi lemak ada daging. Orang dapat special. Oh, itu bagus, kan? Semua dapat special. Mana Allah Ta'ala bagi tu yang terbaik. Tapi ada orang yang datang, ada yang tak dapat langsung. Dia datang juga tapi tak dapat. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Begitulah caranya Allah Ta'ala nak memberi hidayah. Allah Ta'ala nak beri hidayah. Dalam satu rumah kita tu, tuan-tuan, anak-anak kita ni semua lahir daripada perut yang sama. Mak dia daripada perut mak dia. Tapi kenapa berbeza-beza tu? Sepatutnya sama lah. Orang kata seperut, nak seperut. Daripada abang, daripada nombor 1 sampai nombor 8, semua seperut belaka, kan? Tapi kenapa tak sama? Ni tuan-tuan, kenapa tak sama? Kita sendiri kata, oi, anak saya yang nombor 4 ni, Allah, pening kepala ustaz. Kita kata kenapa? Dia lari daripada perut yang lain. Tak, perut orang rumah aku lah, kata, kan? Tapi pening kepala, dia kata pening. Aduh, dia ni seorang ngai, boleh putus urat leher lah, dia kata. Macam mana tu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah dikata hidayah. Ini yang dikatakan rahmat, kan? Ini rahmat Allah Ta'ala. Tapi lebih malang lagi orang yang tak datang langsung. Lebih malang lagi kalau orang yang tak datang langsung. Tadi kawan datang tu adalah juga share-share saham dia, kan? Ini tak datang langsung. Mereka bukan setakat tak dapat pinggan, tengok pun tidak. Itu lagi teruk. Tengok pinggan pun tidak. Itu lebih malang, kan? Maka disebutkan, dikata apa? Adapun gambarannya dikata, maka ia akan tinggal menetap dalam dan untuk menjadi alasan dan bukti terhadap si alim yang jahat itu. Dia jadi maknanya bayangan, tak dapat manfaat. Bayangan ada. Kenapa masih tinggal bayang? Sebab bayang inilah besok yang Allah Ta'ala jadikan sebagai saksi untuk dakwaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Dari sudut manfaat dia dah tak dapat dah, kerana benda tu dah berpindah tempat lain. Tinggal bekas dia. Yang bekas ni besok yang menjadi bukti di depan Allah. Kau ada ilmu kan? Ni ada bekas. Kau menuntut ni fiqh, kau menuntut ni tauhid, kau menuntut tasawuf, ada ni. Tapi kenapa tak beramal? Tak ada hujah. Tak ada hujah depan Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, andai kata si alim tadi mengajarkan ilmunya kepada orang lain, nascaya ia menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Orang mengajar ilmu ni dia umpama lilin, kan? Umpama lilin. Dia mengajar ilmu pada orang lain, dia terbakar tapi dia tak ada dapat manfaat. Jadi kita jangan jadi macam lilin. Atau umpama jarum yang menjahit pakaian menutup orang lain, dia terjahit pakaian, dia guna jarum tu, orang guna untuk buat baju, buat lengan baju, buat depan dan sebagainya. Orang pakai tertutup aurat dia, sedangkan jarum tu sendiri tak berbaju, bertelanjang dia. Jadi jangan begitu, tuan-tuan. Kita jangan jadi begitu, kan? Jangan jadi begitu. Tu mak ayah itu, pak tu kita tengok mak ayah kita bukan orang cerdik-cerdik, kan? Dia bukan orang cerdik. Dia bukan sekolah mengaji tinggi, tuan-tuan. Ilmu pun tak banyak. Tapi kenapa? Kerana dia beramal dengan ilmu. Anak-anak dia tak ada jadi bodoh macam dia. Dia tak mahu anak-anak dia kalau dia penuri getah, besok kau jangan lupa kau gantikan tempat ayah tau, jadi penuri getah. Tak ada. Besok jangan lupa kalau dah besar jadi toki getah. Dia tak macam tu, tuan-tuan. Kenapa? Ilmu,
kan? Ilmu mengajar dia supaya dia pun orang yang di bawah dia ni jangan jadi seperti dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti kita sambung bicara kita pada minggu yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.